terdapat beberapa definisi yang dapat dinyatakan secara akta maupun umum. Pertama adalah daripada definisi yang dapat diperoleh daripada dasar kanak-kanak negara. Berdasarkan daripada dasar kanak-kanak negara, kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001. Malaysia telah meratifikasi Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak atau Convention on the Rights of the Child CRC pada 17 Februari 1995. Konvensyen yang diadakan itu bertujuan untuk memberi tumpuan terhadap kebajikan dan kehidupan kanak-kanak, yang mana menjurus kepada 4 aspek, yaitu kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, dan penyertaan. Kedua adalah Akta Kanak-kanak 2001. Akta ini menyatakan bahawa kanak-kanak adalah seseorang yang berumur di bawah umur 18 tahun. Berhubung dengan prosedur jenayah, seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana yang ditetapkan dalam Seksyen 82 Kanun Keseksaan. Ketiga, Akta memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian Akta 164. Dalam bahagian 8, di bawah perlindungan bagi kanak-kanak, dinyatakan bahawa anak yang berumur di bawah 18 tahun merupakan kanak-kanak. Keempat, Akta Pengangkatan 1952, Akta 257. Kanak-kanak bererti seseorang di bawah umur 21 tahun yang belum berkahwin dan termasuk seseorang perempuan di bawah umur itu yang telah diceraikan. Kelima adalah Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961. Terdapat 2 tafsiran, yaitu bagi kanak-kanak Islam, umur dewasa adalah 18 tahun, manakala bagi kanak-kanak bukan Islam, umur dewasa adalah 21 tahun. Ini bermaksud, kanak-kanak bagi kanak-kanak Islam adalah berumur di bawah 18 tahun, manakala kanak-kanak bukan Islam adalah kanak-kanak di bawah 21 tahun. Terakhir adalah Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua. Kanak-kanak didefinisikan sebagai kanak-kanak yang masih kecil atau yang belum berumur 7 tahun ataupun yang belum mencapai akil balik. Baiklah, seterusnya kita akan melihat definisi kanak-kanak menurut undang-undang. Definisi kanak-kanak menurut undang-undang yang pertama adalah kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001. Yang kedua, definisi kanak-kanak menurut common law dalam Black's Law Dictionary adalah seseorang yang belum mencapai umur 14 tahun walaupun umur tersebut kini berbeza dari satu bidang kuasa ke bidang kuasa yang lain. Definisi yang ketiga adalah dalam Kamus Oxford Dictionary of Law menyatakan bahawa kanak-kanak adalah seseorang yang belum dewasa. Manakala Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak UNCRC mendefinisikan seorang kanak-kanak sebagai semua orang di bawah 18 tahun kecuali di bawah undang-undang yang berlaku. Untuk kanak-kanak itu, majoriti dicapai lebih awal. Mari lihat definisi kanak-kanak menurut undang-undang yang seterusnya.
yang mana mengikut undang-undang di England, kanak-kanak didefinisikan sebagai orang yang belum mencapai hari lahir ke-18 tahun mereka. Kemudian, menurut Roger Burt, dalam Osborne's Concise Law Dictionary mentakrifkan kanak-kanak dengan merujuk Children and Young Persons Act 1953 United Kingdom Seksyen 107 sebagai seseorang yang di bawah umur 14 tahun. Definisi terakhir bagi kanak-kanak menurut undang-undang iaitu di Scotland, negara mereka mendefinisikan kanak-kanak berbeza dalam konteks undang-undang yang berbeza. Tetapi, panduan undang-undang yang menyokong Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Scotland 2014 merangkumi semua kanak-kanak dan orang muda hingga usia 18 tahun, di mana kebimbangan dibangkitkan mengenai kanak-kanak berumur 16 atau berumur 17 tahun. Kanak-kanak menurut perspektif Islam. Dalam Islam, terdapat banyak perbahasan dan pandangan berkaitan dengan takrifan kanak-kanak. Definisi kanak-kanak kebiasaannya berpandukan kepada kitab-kitab fiqh. Di sini, kami bawakan 3 pendapat yang menerangkan berkaitan dengan definisi kanak-kanak. Pendapat pertama, seseorang yang belum dewasa atau boleh diistilahkan sebagai orang yang masih di bawah umur baligh. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat kedua pula, menurut Ibnu Mansur dalam kitab Lisan Al-Arab menyatakan bahawa kanak-kanak adalah anak-anak yang masih kecil. Dan pendapat yang ketiga adalah daripada Abu Haytham yang menyatakan kanak-kanak adalah sejak ia lahir dari kandungan ibunya hingga ia mencapai umur baligh. Peringkat kanak-kanak menurut Islam. Para ulama membahagikan kanak-kanak kepada 2 peringkat. Peringkat pertama iaitu sebelum mumayyiz. Peringkat ini bermula sejak seseorang kanak-kanak dilahirkan sehingga umurnya hampir genap 7 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak tersebut belum dapat berfikir untuk membezakan dengan sempurna antara perkara yang baik dan yang buruk, tidak dapat menjangkakan kesan bagi sesuatu tindakan atau perbuatan dan belum mempunyai keupayaan untuk memahami sesuatu perkara. Peringkat kedua pula ialah selepas mumayyiz. Peringkat ini bermula apabila seseorang kanak-kanak itu genap umur 7 tahun. Kanak-kanak pada peringkat ini baru dapat berfikir untuk membezakan antara perkara yang baik dan yang buruk dan sudah mempunyai keupayaan untuk memahami sesuatu perkara. Namun begitu, keupayaan tersebut masih pada tahap yang lemah. Peringkat ini berterusan sehingga kanak-kanak tersebut mencapai umur baligh. Definisi kaunseling kanak-kanak. Kaunseling kanak-kanak adalah proses antara kanak-kanak dan kaunselor dalam hubungan yang saling mempercayai untuk membantu kanak-kanak itu meneroka dan memahami pengalaman terapeutik yang menimpa mereka. Kaunseling kanak-kanak memberi tumpuan untuk menyokong pertumbuhan tingkah laku, emosi dan sosial kanak-kanak.
Kaunseling kanak-kanak bertujuan untuk membantu memulihkan harga diri dan keyakinan mereka. Ini membantu mereka untuk memahami bahawa trauma itu bukan kesalahan mereka untuk mengatasi ketakutan atau kemarahan yang mereka rasakan. Terdapat perbezaan kaunseling kanak-kanak dalam sekolah dan juga dalam penyesuaian klinikal. Terdapat 5 perbezaan. Yang pertama, persekitaran. Yang kedua, proses rujukan. Yang ketiga, matlamat kaunseling. Yang keempat, kerahsiaan dalam sekolah. Dan yang kelima, iaitu penamatan kaunseling. Persekitaran, akses kepada pendidik dan rakan sebaya yang berinteraksi dan peluang untuk memerhatikan interaksi dengan orang lain, memberikan maklumat diagnostik yang baik kepada kaunselor untuk memahami kanak-kanak dan membina intervensi yang berkesan. Sebaliknya, dalam keadaan klinikal, pengamal bergantung kepada laporan ibu bapa dan pemerhatian pada sesi awal untuk lebih memahami kanak-kanak dan keperluannya. Proses rujukan. Rujukan untuk kaunseling dan psikoterapi dalam keadaan klinikal paling sering melibatkan rawatan ibu bapa untuk anak mereka dengan pelbagai sebab. Beberapa di antaranya menjaga kerahsiaan keluarga, iaitu tingkah laku yang berlaku hanya dalam persekitaran keluarga dan tidak terbuka untuk pemeriksaan lain. Komitmen terhadap proses terapi dibuat oleh ibu bapa yang membawa anak untuk kaunseling di sekolah. Rujukan biasanya dimulakan oleh guru kerana tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak yang mengganggu proses pendidikan untuk anak atau orang lain. Matlamat kaunseling. Sistem pendidikan dan kesihatan mental berkongsi matlamat untuk mempromosikan pertumbuhan pada kanak-kanak, tetapi mereka mempunyai perspektif dan keutamaan yang berbeza mengenai apa yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan pada kanak-kanak. Sistem pendidikan memberi tumpuan kepada kemajuan akademik, sosialisasi dan tingkah laku yang sesuai. Oleh itu, kaunselor dan ahli terapi yang bekerja dalam sistem sekolah mesti fokus pada pengembangan kemahiran dan fungsi emosi, tingkah laku dan sosial yang akan menyebabkan penyertaan kanak-kanak sepenuhnya dalam proses pendidikan. Kerahsiaan dalam sekolah. Di sekolah, tekanan untuk berkongsi maklumat dengan orang lain yang bekerja dengan kanak-kanak itu tetap berterusan. Guru dan kaki tangan sekolah lain tidak berkongsi kod etika yang mengatur tingkah laku profesional, kaunselor dan terapis dalam menjaga kerahsiaan. Kejayaan usaha rawatan memerlukan komunikasi dengan mereka yang terlibat secara langsung dengan kanak-kanak, mencari cara untuk berkongsi maklumat yang cukup untuk memastikan kejayaan intervensi yang disyorkan di dalam kelas tanpa melanggar kerahsiaan dan privasi kanak-kanak. Penamatan dalam kaunseling. Penamatan biasanya berlaku apabila matlamat kaunseling telah tercapai dan fungsi emosi anak mencukupi. Walau bagaimanapun, di sekolah penamatan sering berlaku apabila tahun persekolahan berakhir berbanding dengan tujuan kanak-kanak tercapai. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Zura Pidi Damawan merupakan nombor kad metrik E20172080090. Definisi kaunseling kanak-kanak dalam negara. Jom sama-sama kita melihat definisi kaunseling kanak-kanak ini dalam negara. Dalam buku kaunseling kanak-kanak yang diterbitkan pada tahun 2007, penulis iaitu Gaulian Ismail mendefinisikan kaunseling kanak-kanak ini adalah kaunseling di tingkat kanak-kanak dilihat sebagai antara salah satu alternatif dalam membantu proses perkembangan kognitif dan juga emosi kanak-kanak ini. Kaunseling perlu dilaksanakan di tingkat awal persekolahan bagi memberikan satu asas yang baik untuk perkembangan diri pelajar ini secara menyeluruh, seimbang dan sepadu dalam semua aspek seperti fizikal, rohani, emosi dan juga intelek. Jadi, maksudnya sini, kaunseling ini adalah satu medium yang boleh digunakan untuk membentuk personaliti dan mengenai masalah yang dialami oleh kanak-kanak ini, termasuk di peringkat awal kanak-kanak. Mari kita lihat pula objektif kaunseling kanak-kanak. Yang pertama itu memberi ruang yang secukupnya untuk perkembangan diri seorang individu. Yang kedua itu mengamalkan komunikasi sihat untuk kongsi maklumat dan perasaan. Yang ketiga, melatih individu memahami kesedaran yang perlu dihadapi. Dan yang terakhir itu keempat, memiliki kemahiran asas untuk menyelesaikan masalah.
Objektif konseling kanak-kanak yang pertama itu memberi ruang yang secukupnya untuk perkembangan diri seorang individu. Perkembangan seseorang individu ada kaitan dengan faktor persekitaran mereka. Kesedaran untuk membesar perlu dalam suasana yang kondusif. Maksudnya sini, ruang yang tiada dalam rumah, sekolah ataupun dalam masyarakat boleh dibentuk supaya timbul suasana yang selesa bagi kehidupan kanak-kanak ni. Ini akan memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan kanak-kanak. Objektif yang kedua itu mengamalkan komunikasi sihat untuk berkongsi maklumat dan perasaan. Komunikasi adalah salah satu proses penting dalam kehidupan. Amalan komunikasi, lisan dan bukan lisan dekat rapat dengan nilai budaya dan kehidupan sosial. Di sini, naluri ingin tahu yang terdapat pada kanak-kanak menyebabkan mereka suka bertanya. Jadi, asas komunikasi ini mula terbentuk di peringkat awal bagi membantu perkembangan psikologi kanak-kanak. Objektif yang ketiga itu melatih individu memahami keadaan kesedaran yang perlu dihadapi. Proses perubahan tetap akan berlaku sama ada cepat atau lambat. Setiap individu perlu dapat menyesuaikan diri dengan arus perubahan yang dialami. Ini maksud segala perubahan dan cabaran perlu dihadapi dengan sabar dan menerimanya sebagai satu realiti dalam kehidupan. Begitu juga akan berlaku pada semua kanak-kanak. Mereka cukup perlu memahami dengan keadaan dan perubahan dalam kehidupan. Objektif yang keempat itu memiliki kemahiran asas untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran menyelesaikan masalah merupakan satu aspek kepada seseorang kerana seseorang individu tetap menghadapi masalah sama ada yang serius ataupun tidak. Contoh, apabila mereka mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berkesan, bermakna mereka dapat menjalani proses kehidupan ini dengan lebih baik ataupun sebaliknya. Dalam buku Sri Pendidikan Guru yang diterbitkan pada tahun 2012, yang tulis oleh Chong Min Kyo menyebutkan semua kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan apabila mereka memerlukannya. Ini maksud konseling sangat sesuai digunakan untuk membantu kanak-kanak. Kerana konseling ini adalah satu proses interaksi yang membolehkan individu ataupun kanak-kanak itu memahami diri dan juga situasi. Pengenalan kaunseling kanak-kanak di Barat. Kaunseling kanak-kanak bertujuan untuk membantu kanak-kanak mengatasi emosi mereka dengan lebih baik, memahami masalah, mengembangkan kemahiran yang diperlukan dan membuat pilihan positif. Semasa kaunseling, ianya meliputi aspek meneroka dan meluahkan perasaan mereka melalui salah satu daripada banyak media yang mana bergantung kepada pilihan individu kanak-kanak seperti bercakap, karya seni, bercerita, drama dan juga bermain. Kaunseling kanak-kanak ini berfokus kepada bekerja dengan kanak-kanak yang menghadapi segala jenis masalah dalam domen kehidupan mereka dan tidak berupaya memanfaatkan potensi mereka sendiri. Seterusnya, kaunselor kanak-kanak menumpukan perhatian untuk membantu memecahkan masalah supaya kanak-kanak dapat memahami dirinya dan pada masa yang sama kaunselor memahami mereka. Kemudiannya, kaunselor kanak-kanak adalah pakar yang dapat menawarkan pandangan mengenai cara kerja perkembangan kanak-kanak. Seterusnya, kaunselor perlu memahami bahawa semua kanak-kanak dan remaja mempunyai kekuatan dan menjadi tugas kaunselor untuk mencarinya dan membangunkannya walaupun kanak-kanak atau remaja kelihatan seperti tidak dapat melihat kekuatan tersendiri di dalam diri mereka. Johnson, Raspberry and Siegel 1997 menyatakan bahawa tahap perkembangan menjelaskan perbezaan antara kanak-kanak dan orang dewasa. Perbezaan perkembangan ini akan mempengaruhi kandan dan fokus sesi kaunseling serta modaliti penyampaian kaunseling. Tidak seperti orang dewasa yang mana mereka secara aktif dapat memahami dan berinteraksi secara lisan dengan kaunselor. Manakala kanak-kanak sering terhad kemampuannya untuk berkomunikasi, memahami dan memberi makna pengalaman mereka dengan secukupnya atau jelas. Dapat 3 matlamat kaunseling kanak-kanak. Level 1 Goals, Fundamental Goals.
Level 2 goals, the parents' goals. Level 3 goals, goals formulated by the counselor. Level 4 goals, the child's goal. Level 1 goals, financial goals. Pertama, untuk membolehkan kanak-kanak menangani masalah emosi yang menyakitkan. Kedua, untuk membolehkan kanak-kanak mencapai tahap yang sesuai dengan pemikiran, emosi dan tingkah laku. Ketiga, untuk membolehkan kanak-kanak berasa seronok dengan diri mereka. Keempat, untuk membolehkan kanak-kanak menerima kekurangan dan kekuatan mereka. Kelima, untuk membolehkan kanak-kanak mengubah tingkah laku yang mempunyai kesan negatif. 6. Untuk membolehkan kanak-kanak berfungsi dengan selesa dan adaptif dalam persekitaran luaran, contohnya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir ialah untuk memaksimumkan peluang bagi kanak-kanak untuk mencapai tahap perkembangannya. Level 2 goals, the parents' goals. Matlamat yang ditetapkan oleh ibu bapa kanak-kanak dan ia berkaitan dengan agenda atau tujuan yang biasanya berdasarkan kepada tingkah laku semasa kanak-kanak itu sendiri. Level 3 goals, goals formulated by the counselor. Matlamat yang dirumuskan oleh kaunselor sebagai akibat hipotesis tentang mengapa kanak-kanak bersikap dengan cara tertentu. Level 4 goals, the child goal. Matlamat ini muncul semasa sesi terapi dan ianya merupakan matlamat kanak-kanak itu sendiri, walaupun kanak-kanak biasanya tidak dapat menyatakannya secara lisan.